Today on the floor, all the young men here is graduate. All the young men here got the blood of politics. We show today Malaysia, we are back up 50 years from US, but we are catching up. Today our people here got the brain of mind of education. No matter what you are, who you are, you have already got the brain of wisdom. This is what in God we trust. We live in this country, everybody here will look at each other. It's the same. What is different? No different. The blood is the same. In constitutional principle, river are alike. They are different. No matter we are color different, but our blood in politics in Malaysia today will catch up the best point of the world. Malaysia is recognition economically in the world. 44% of the export world market. Look at that. How rich our country is. But what happened now today? Everybody was screaming. Everybody was not happy. The education today, we are recognition with the education. Hak asasi. Freedom of speech. Freedom of education. Freedom of culture. This is what Malaysia live with. Thank you. To comment on that, I think it's, I mean, all of us agree with him, and I hope that would become a kind of motivation for all of us. So he has pointed out the good points, the strong point that we have got. I think we should, I mean, proceed from that. Yeah, thank you. Okay. Tentang pendidikan percuma, saya yakin pendidikan percuma akan meningkatkan peningkatan kecemerlangan pelajar. Tapi at the same time kita tak boleh assume semua pelajar ada semangat nak belajar. Kita takut ada golongan minoriti atau setengah pelajar dia bila mendapat pendidikan percuma dia just take the granted. Jadi soalan saya, bila pendidikan percuma, ada tak jalan penyelesaian macam mana kita nak bagi supaya pelajar ni tak just take the granted on the free education? Dia agak complicated kan. Kalau kita nak kata apa ni logik yang mudah, mungkin kita boleh kata itulah, bila bagi free nanti orang akan mengambil mudah dan tidak belajar. Tapi persoalannya bila mereka bayar, maka mereka lebih bertanggungjawab. Persoalannya kat sini, kalau berlaku sedemikian, masalahnya bukan pada pelajar tapi pada sistem tersebut. Bagaimana sistem gagal melahirkan orang yang datang universiti gagal untuk timbulkan semangat dia untuk belajar. Gagal menimbulkan di dalam dirinya perasaan tanggungjawab. Dan ini saya yakin bermula daripada sistem yang menyeluruh. Dia saling berkaitan. Dan kalau nak blame, kita tak boleh blame pada universiti, tetapi blame kepada sistem pendidikan 12 tahun sebelum universiti. Sebab itu, kadang bila kita lihat kepada kritikan terhadap graduan universiti kita, graduan universiti kita tidak kompeten, graduan kita tidak mampu untuk bersaing di pasaran kerja, mereka tak mampu menguasai bahasa, mereka tak mampu itu dan begini. Universiti 4 tahun saja, Pak. Okeylah, campur matrik 2 tahun. Yang cerdik sikit setahun setengah. Atau universiti 3 tahun. Tapi yang 12 tahun itu, ke mana perginya? Jadi pada saya, penumpuan patut diberikan lebih banyak kepada pembinaan syakhsiah kepada 12 tahun. Itu formative years itu. Untuk mereka berfikir, untuk mereka dilatih, untuk menilai, melatih untuk perkenalan di antara satu sama lain di dalam negara ini. Masalah itu tidak timbul. Yang timbul hanyalah peperiksaan, yang timbul hanyalah isu mereka dilatih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dalam periksa, tetapi tidak menghasilkan pelajar yang mempunyai cara fikir yang terbaik. Masuk universiti pula, di universiti tidak berlaku percambahan idea. Pertukaran idea tidak ada. Yang ada hanya monotonous saja. Satu benda yang scripted seperti itu saja. Di luar dewan kuliah, itu yang mereka melahu dan sebagainya. Kerana tidak ada aktiviti. Nak jemput orang seperti Prof. Azim Bari tak boleh. Dilarang. Malah Prof. Azim Bari nasib baik juga. Timbalan KPT. Timbalan Menteri KPT. Datuk Saifuddin itu sendiri dilarang daripada masuk ke dalam UIA. Ini apa kau? No aja.
Jadi dalam keadaan sistem seperti ini, kau bagi percuma ke, kau bayar ke, kita tidak akan dapat melahirkan graduan yang boleh berfikir. Dan satu lagi, ini kadang saya rasa saya nak setuju dengan Prof Tajuddin lah. Kat mana saya sebut benda ni Prof, iaitu kita tak perlukan HEP. Pelajar-pelajar ini semua sudah besar, tak perlukan HEP untuk pantau mereka nak buat program apa. Tak pantau HEP, tak bagi peruntukan pun, mereka boleh buat program kat Dewan Perniagaan Cina pada malam ni dah ramai datang. Kalau di negara maju, student ini ada student union. Student union mereka ini ditadbir oleh mereka sendiri. Kan ada undergrad, kan ada postgrad, dah besar panjang semua itu. Kalau mereka tak pandai, mereka tak reti, tak payah masuk universiti. Jadi oleh kerana mereka dah cerdik, mereka dah pandai, tak perlulah ada HEP. Dan kalau tak ada HEP, dah kurang seorang TNC, dah jimat 20,000 sebulan. Itu tak campur dengan yang bekerja kerani, pegawai apa semua tu. Kad ini boleh jimat saya yakin kurang-kurang 50,000. Dah dapat 50,000, bolehlah bagi pendidikan percuma lah. Okey, bawa lagi. Bawa ni. Okey, macam tadi saya kata, pendidikan asasi manusia, pendidikan bukan komoditi, pendidikan bukan bisnes. I selalu cakap, education not for sale. Ramai kata, kalau kita bagi pendidikan percuma, negara akan bankrupt. Kalau bagi pendidikan percuma, pelajar jadi malas. Kita perlu bandingkan negara-negara yang sedang memberi pendidikan percuma jauh lebih lama, berpuluh-puluh tahun. Mereka sedang memberi pendidikan percuma. Contoh negara banyak ada, Cuba, Venezuela dan sebagainya. Kalau kita tengok, pendapatan negara tersebut lebih rendah daripada negara kita, tetapi kualiti pendidikan mereka sangat tinggi. Kenapa mereka boleh? Sedangkan negara kita tak boleh. Kalau kita tengok negara kita, kata tak ada duit, bohong. Kita ada dana Petronas, kita bayar cukai. Memang kalau kita stopkan korupsi dan juga pembaziran bangunan-bangunan yang tak berfaedah, memang ada duit. So saya rasa pendidikan percuma ni, nak cara kata tak ada duit semua, itu ada solution. So apa orang kata, memang ada ruang pengimplementasi perlu ada. So saya rasa contohnya apa orang kata, kita ambil contoh sekarang, kenapa pendidikan sudah jadi bisnes? Sebab universiti rebut-rebut. Kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang, private universiti berlambak macam cendawan. Apa orang kata? Cendawan selepas hujan ya. Cendawan tumbuh selepas hujan. Macam tu sekarang. Sebab apa? Kalau tengok satu kos kita ambil, satu kos kalau nak belajar, like example nak belajar law ke apa-apa, 80, 60 ribu. Bukan, kalau kita kerajaan beri pendidikan, kos untuk pendidikan tak sampai 6 ribu. Bayangkan, satu kos 80 ribu dengan kalau kerajaan mampu beri 6 ribu, 7 ribu, lebih-lebih pun di bawah 10 ribu saja untuk satu kos. So saya rasa semuanya dijadikan sebagai bisnes. Orang berebut nak tubuhkan pelbagai universiti, nak cari bisnes. So motif utama pendidikan untuk menimba ilmu sudah tukar kepada menjadi bisnes. Penghijraan daripada hak kepada bisnes. So saya rasa itu yang kita perlu fokus. Kalau kita betul-betul nak memperjuangkan pendidikan percuma, saya rasa ada solusi. Negara memang mampu, boleh memberi pendidikan percuma. Saya rasa sekarang ramai orang mula bercakap tentang pendidikan percuma. Itu satu peluang yang baik untuk membawa perjuangan pendidikan percuma di negara kita. Saya berharap kepada semua mahasiswa, tak kira di mana juga, dan juga seluruh rakyat Malaysia, jangan kita menghentikan perjuangan kita hanya komen, like dalam Facebook sahaja. Kita perlu sama-sama memperjuangkan pendidikan percuma di negara kita. Perjuangan ni bukan takkan berjaya hanya tepuk satu tangan.
kita perlu bersatu, kita perlu unite untuk memperjuangkan pendidikan percuma. Saya rasa itu bagus. Kita perlu perjuangkan untuk debate tentang kerelevanan pendidikan percuma. Saya nak buat pengumuman advertisement sikit. Pada 26 Januari ni, Gerakan Menuntut Pendidikan Percuma GMPP akan mengadakan satu bangkit di Chinese Assembly Hall di sini juga. Kita minta semua mahasiswa, anak muda, rakyat tak kira tua muda semua datang. Kita bagi pandangan mereka, kita bagi pandangan anda semua, kita berkongsi pandangan kenapa kerelevanan pendidikan percuma, kita debate, kita berujar dan sebagainya untuk membawa satu tuntutan pendidikan percuma, satu yang relevan, rakyat perlu diberi pendidikan percuma.